إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin mukminin dan juga yang beristimewa para pendengar bacaan terus Ramadan yang disiarkan oleh Sifri FM. Ada sebuah hadis yang biasanya kita dengar dan kita biasa ingat pada tiap-tiap tahun akan disebutkan, akan diperingatkan oleh ramai penceramah sebelum Ramadan dan semasa Ramadan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, berarti masa sekarang belum tentu kita buat dosa, masa depan itu mudah-mudahan tidak, tapi pada masa yang lepas sudah pasti. Ya, semua kita ini ada berbuat dosa-dosa. Akan tetapi yang menarik dalam hadis itu disebutkan antara syarat untuk mendapat keampunan hasil daripada puasa dan ibadat dalam bulan Ramadan adalah imanan. Puasa itu disertai dengan keimanan, dan keimanan itu tidak lain tidak bukan menghayati, memahami dan mendalami sungguh-sungguh apa yang kita biasa sebut daripada kecil kita berhafal sebagai rukun iman yang tenang: beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, hari kiamat, akhirat dan sebagainya. Jadi pada hari ini sebenarnya terus Ramadan ini suka untuk saya mengambil sedikit daripada syarat keimanan itu dan dipadatkan dengan rukun iman. Dan rukun iman yang menjadi perkara kita untuk hari ini adalah iman kepada Rasul, iman kepada Rasulullah SAW. Itu lebih jelas lagi apabila kita mengucap kalimah syahadah. Ada syahadah kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ada satu syahadat yang kita baca, aku lagi saksi, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Daripada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman kepada Rasulullah itu dapat dirangkumkan ada 4 perkara. Maksudnya macam mana dirangkum jadi ada 4 perkara? Baik, kalau sebut kita kata ada T-O, mesti ada T, mesti ada ayam, mesti ada biasanya ada gula, jadi T-O. Lebih pada itu tak jadi, dah jadi lebih. Berarti T-O itu dirangkumkan ada 3 perkara dalamnya. Tapi beriman kepada Rasulullah SAW ada 4 perkara. Yang pertama adalah membenarkan ajaran baginda, membenarkan risalah baginda, dan ajaran Rasulullah SAW ini dinamakan sunnah. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menulis dalam kitab dia Ar-Risalah, ya, yang maksudnya lebih kurang apa sahaja yang baginda Rasulullah SAW tetapkan sebagai sunnah, maka Allah mewajibkan kita mengikutnya sebagaimana ditegaskan firman Allah. Mengikut sunnah Rasul juga berarti mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kata asal bila disebut sunnah itu hukumnya wajib. Jika ada pengecualian, apabila dia jadi sunat, jadi makruh, jadi haram dan sebagainya. Ya, jadi itu antara keimanan kita kepada Rasul. Sebab tu tadi tuan-tuan, subuh tadi tuan-tuan mungkin sudah bersahur. Tuan-tuan bersahur mungkin berapa? Ya, masing-masing sudah ada jawapan. Ada yang jam logik tidak bunyi, jam handphone tidak bunyi pun tidak bersahur, tapi puasa juga. Tapi maksud saya adalah bagi tuan-tuan yang biasa dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak ada benda luar biasa,
tuan-tuan akan bersahur pada waktu awal ke waktu lewat? Waktu yang dilewatkan. Nabi kata sentiasa umat aku berada dalam kejayaan selagi mana mereka bersahur. Kan? Jadi maknanya nilai ataupun punca asal perkara yang tuan-tuan mengerjakan sahur lewat ataupun mendekati azan subuh itu adalah kerana perintah Rasulullah, kerana petunjuk Rasulullah SAW. Begitu juga kalau tuan-tuan nak bangun kiam di rumah atau di sini, kadang-kadang malam terlalu sejuk, di rumah tidak ada air panas, tidak ada kemudahan-kemudahan lain, tapi oleh kerana perintah Rasulullah menceritakan, menegaskan kelebihan tahajud, kelebihan solat malam, solatul lail, qiyamul lail, maka tuan-tuan bangkit juga. Walaupun kadang-kadang ada restu kena ayam sejuk, ya, bersin, pedih, hidung-hidung dan sebagainya, oleh kerana perintah daripada Rasulullah SAW. Berhubung dengan keimanan kita kepada Rasulullah SAW, pada hari ini wujud orang-orang yang mengatakan dengan amalan-amalan mereka yang tertentu, Rasulullah SAW akan mari hadir berjumpa dengan mereka, akan mari hadir berjumpa bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan jaga, iaitu masuk dalam satu perkara yang disebut yaqazah. Yaqazah ini kurang lebih, ya, dalam satu dokumen, ya, buku panduan akidah yang dikeluarkan oleh Jaki kepada pegawai Jaki, mentakrifkan yaqazah dan pinjam daripada Ta'alif Al-Jurjani sebagai kejutan dan rahmat rohani. Berarti secara kerohanian nampak sesuatu, orang lain tak nampak, dia nampak. Ya, maka sekarang ini ada beberapa pihak yang mengatakan yaqazah ini ataupun berjumpa Rasulullah hadir ini boleh berlaku bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan jaga, iaitu menerusi yaqazah. Ya, jadi apabila dilihat tadi, perkara ini sebenarnya bukan baru. Lebih awal lagi beberapa orang, beberapa golongan, beberapa tokoh dalam sejarah yang kontroversi pernah mendakwa perkara ini. Dan mungkin yang paling kontroversi dalam negara kita adalah ajaran Al-Arqam, di mana pemimpin Al-Arqam Abuya Asy'ari Muhammad, dia menggelarkan dia Abuya makna ayat apa? Ya, dia kata Rasulullah itu panggil kepada dia dan menceritakan sekian. Biasanya dalam bentuk apa? Amaran atau galakan kepada pengikut-pengikutnya. Maka dia kata, ana yaqazah, ana nampak Rasulullah mari kepada ana cerita bahawa si soleh ini tak rajin buat kerja, dia kena kerja buat. Maka orang yang tak tahu apa-apa, pengikut dia tak tahu apa-apa pun takut tetap bahawa Rasulullah mari tegur bahawa dia buat kerja menyapu ke, dia buat kerja kita kata susun pinggan ke, tak elok. Ya, maka ini adalah perkara-perkara yang ada. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaqazah adalah satu perkara yang sangat kontroversi. Sebab itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ramai daripada ulama ahli hadis yang menolak perkara ini berlaku. Ya, menolak disebab apa? Sebab kita kata ada beberapa wajah, ada beberapa kemungkinan. Pertamanya adalah agama kita sudah sempurna. Ya, ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita SAW ketika hujjatul wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya, aku sempurnakan ke atas kamu agamaku dan begitulah seterusnya. Maka kenyataan atau hakikat yang disebutkan dalam Al-Quran bahawa agama ini sudah sempurna, sudah tak dapat nak dimungkiri lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah